Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau bercerita, belajar mengenai tanah. Ya, kalau seseorang suka berkebun, dia faham cerita ini. Ya, cerita ini dalam Lukas babak 8 dan Matius babak 13. Ya, tetapi hari ini kita mahu fokus untuk belajar mengenai tanah yang subur. Ya. Tanah yang subur seperti mendengar ayat Tuhan. Ya. Bila kita berkata, kita mengucap ayat Tuhan adalah seperti tanah yang subur. Kerana ayat Tuhan itu boleh menguatkan iman kita. Ya. Kita bukan hanya berkata bahawa ayat Tuhan dalam Alkitab. Kita juga berkata dalam Roma babak 10 ayat 17. Ya. Sama seperti YouTube ini, pertama kita buat YouTube ini adalah mengenai Roma 10 ayat 17. Ya, mengenai oleh itu orang dapat percaya kepada perkabaran itu, dan orang dapat mendengar perkabaran itu kerana ada orang yang memberitakan Kristus. Ya, ini adalah munculnya berita baik ini. Kerana ada orang yang mungkin buta huruf, ada orang yang buta, tak boleh baca kerana tak boleh lihat, tetapi mereka boleh lagi mendengar. Ya, itulah munculnya berita baik ini. Oleh itu orang dapat percaya kepada penyelamatan Yesus Kristus, mendengar penyelamatan ini. Orang mendengar kabaran itu kerana ada kita yang memberitakan cerita Yesus Kristus, penyelamatan Yesus Kristus ini. Ya, sungguh baiknya kerana ayat Tuhan boleh didengar oleh sesiapa pun yang mahu menerimanya. Kita sudah belajar beri dan menerima. Menerima itu sangat penting. Ya. Dalam Ezekiel babak 33 ayat 7. Ya, dia berkata, "Hai manusia yang fana, aku melantik engkau menjadi penjaga bangsa Israel. Engkau mesti menyampaikan amaran aku kepada bangsa-bangsa Israel." Ya, ini berlaku bila Tuhan bertutur dan memerintah Ezekiel memberi amaran kepada orang-orang Israel. Ya, ini Tuhan bertutur kepada seseorang. Ya, kerana Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peribadi. Ya, dia akan bercakap dengan saya, dia juga akan bercakap dengan kamu. Ya, dalam ayat Tuhan yang sama, tetapi apa yang Tuhan berkata kepada saya mungkin berlainan dengan apa yang Tuhan mahu berkata dengan kamu. Ya, kerana Roh Kudus akan memberitahu ayat Tuhan kepada kita. Ya. Ya, oleh itu kita mesti tahu bila ayat Tuhan berkata, berkomunikasi dengan kita, ya, dia adalah sangat peribadi. Ya, dia boleh berkomunikasi dengan kita menurut iman kita, melalui minda kita, melalui fikiran kita, supaya ayat Tuhan adalah special, ya, istimewa untuk kita sahaja. Ya, iaitu ayat Tuhan itu untuk saya, ayat Tuhan itu untuk kamu. Ya, kerana Tuhan tahu hasrat hati kita. Ya, dalam Alkitab juga kita tahu, ya,
dalam Yeremia, ayat Tuhan seperti ayat yang membakar di dalam hatinya. Dia tidak boleh membuangkan ayat Tuhan. Dia mesti mengucap untuk memberi amaran kepada orang Israel. Ya. Ayat Tuhan juga boleh macam benda yang hidup di dalam kita, ya, macam kulit kita, badan kita, mata kita. Ayat Tuhan juga boleh bermakna dalam hidup kita. Dia juga boleh memberi keselesaan kepada kita. Dia juga boleh memberi arahan kepada kita. Kerana Tuhan mahu berkomunikasi dengan kita, dengan pribadinya. Dia juga boleh terus memberi ayat Tuhan kepada kita dengan mengucapnya, dengan memberi penglihatan, dengan memberi kita mimpi, dengan malaikat datang untuk bertutur dengan kita. Ya, banyak cara-caranya Tuhan mahu berkomunikasi dengan kita. Dia boleh bersuara, dia boleh ucap dengan senyap dan minda kita boleh tahu ini daripada Tuhan. Dia boleh ucap dengan suara yang kecil. Dia juga boleh buat cara-cara dia berkomunikasi dengan kita sangat istimewa. Yang penting, bolehkah kita menerimanya? Iman kita kuat untuk menerima ayat Tuhan? Atau kita boleh berkata, aku tak maulah dengar ayat Tuhan. Ya, kerana Tuhan memberi kita pilihan. Ya. Yang penting kita mesti tahu bahawa Tuhan telah memberi sesuatu iman yang kuat, sebiji benih yang kuat kepada setiap orang. Bagaimana kita menggunakan benih itu sangat penting. Adakah kita tanah dalam tanah yang subur, tanam benih itu dalam tanah yang subur, ya? Adakah iman kita boleh bertumbuh dengan mendengar ayat Tuhan? Ya? Bolehkah kita dengar dan tidak buat? Boleh juga. Boleh kita dengar dan buat, dan iman kita menjadi lebih kuat kerana kita buat ayat Tuhan. Kita dengar dan buat ayat Tuhan, kita menurut perintah Tuhan. Ya? Dan 3, Tuhan boleh komunikasi dengan kita dengan ayatnya. Ya? Bagaimana kita menggunakan apa yang kita dengar, ya, itu adalah dalam hidup kita. Macam mana kita guna ayat Tuhan bila ia bertutur kepada kita? Maukah kita memberontak dan tidak mahu mendengarnya, ataupun kita menerima dengan sesungguh hati dan kita berkata, ya Tuhan, ya, saya rela buat. Saya rela datang kepada Tuhan. Bila Tuhan memberi ayat Tuhan, saya rela buat untuk memuliakan Tuhan. Ya. Ini adalah yang kita belajar mengenai tanah yang subur, ayat Tuhan yang subur dalam hidup kita. Sekian, terima kasih. Shalom.